Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar semua, apa kabar semua pelajar-pelajar? Ustaz harap kamu semua berada dalam keadaan sihat walafiat, terutamanya pada musim pandemik COVID-19 ini. Okey, seterusnya sebelum kita memulakan pelajaran kita, sukalah Ustaz untuk menerangkan pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 1. Okey. Okey pelajar-pelajar semua. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, mari kita baca doa sebelum mula kelas. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik pelajar-pelajar semua, sebelum kita memulakan, Ustaz ada satu soalan untuk tanya kepada kamu semua. Okey, siapa tahu tajuk yang akan kita belajar pada hari ini? Siapa tahu tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini? Okey, memandangkan semua tidak tahu, jadi Ustaz sediakan satu video untuk kamu lihat. Lagu macam-macam najis. Macam-macam najis itu ada 3. 1 najis ringan atau mukhaffafah. 2 najis sedang atau mutawasitoh. 3 najis berat atau mughalazah. Contoh najis ringan, pipis adik bayi. Contoh najis sedang, muntah dan kotoran. Contoh najis berat, air liur anjing. Ayo kawan-kawan, kita belajar najis. Okey, baik pelajar-pelajar semua, dengan adanya video sebegitu, jadi Ustaz harap kamu semua tahulah tajuk apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey, Ahmad, tajuk apa? Tajuk jenis-jenis najis dan cara menyucikannya. Okey, baik. Okey, seterusnya Ustaz ada satu permainan untuk kamu semua di dalam kelas ini untuk kita pelajari satu pelajaran jenis-jenis najis. Okey, cara permainannya berbunyi bola berancung. Bola berancung. Jadi sepanjang permainan ini muzik akan dibunyikan, lagu akan dibunyikan dan bola akan diedarkan kepada pelajar yang pertama. Seterusnya, sebaik sahaja muzik dihentikan, pelajar yang memegang bola perlu menyebut benda-benda bersih dan kotor di sekitar mereka.
di sekitar kamu semua. Jadi bola tu sentiasa beredar. Sepanjang lagu dibunyikan, sebelum lagu diberhentikan, bola itu akan sentiasa bergerak. Manakala pelajar yang terakhir memegang bola itu akan perlu menyebut satu benda-benda bersih atau benda kotor di sekitar kamu semua. Jadi daripada situ saya akan mengaitkan aktiviti yang dilakukan dengan isi pembelajaran, iaitu jenis-jenis najis dan cara menyucikannya. Okey, baik pelajar-pelajar semua. Ustaz harap kamu bersedia untuk bermain. Okey. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. The day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma bil khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma bil khair. From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will bring your life with happiness and blessings, and grant you get to make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua. Okey, baik. Okey, Ustaz tengok bola itu berada di tangan Nasruddin. Okey, baik Nasruddin. Okey. Sebutkan benda-benda kotor ataupun benda-benda bersih yang ada di sekitar kamu. Ahsanta tayyib. Darah. Okey, baik. Ahsantum kullukum, antum kullukum mumtazun. Okey, seterusnya kita masuk kepada pengertian najis. Okey, baiklah pelajar-pelajar semua. Tadi kita dah tengok video tentang najis. Okey. Sebelum kita pergi kepada jenis-jenis najis, di sini Ustaz ingin menerangkan kepada semua pelajar tentang pengertian najis. Apa itu najis? Apa itu najis? Baik, Ahmad, kamu tahu apa itu najis? Okey, baik. Saya tahu. Semua ada yang tahu dan ada yang tak tahu. Okey, baik. Di sini Ustaz akan menerangkan sedikit tentang apa yang dimaksudkan dengan najis. Najis diertikan dari sudut bahasa iaitu sesuatu yang kotor dan jijik. Jadi najis ialah sesuatu yang kotor dan jijik. Dari sudut hukum syarak pula ialah kotoran yang menghalang daripada sahnya suatu ibadat ataupun solat. Okay. Jadi saya ulang, dari segi bahasa najis bermaksud
benda-benda yang kotor ataupun jijik. Okay, dari segi hukum syarak ialah kotoran yang menghalang daripada sahnya solat. Baiklah pelajar, Ustaz harap semua pelajar dapat menyalin atau menulis apa yang Ustaz beritahu tadi. Dan seterusnya terdapat beberapa jenis kategori najis. Iaitu ada 3. Tiga jenis najis dalam Islam, iaitu najis mukhaffafah, najis mutawassithah dan juga najis mughalladhah. Baiklah, Ustaz akan pergi pada satu persatu. Kita mulakan dengan najis mukhaffafah. Okey, najis mukhaffafah. Apa itu maksud najis mukhaffafah? Ataupun dalam bahasa kita, bahasa Melayu disebut sebagai najis yang ringan. Baik, lagu mana? Bagaimana kita mengetahui ianya najis yang ringan? Iaitu najis yang mukhaffafah ialah kencing kanak-kanak lelaki yang belum sampai umurnya 2 tahun dan belum makan sesuatu selain daripada susu ibunya. Okey, kalau kamu ada adik-adik yang kecil umur di bawah pada 2 tahun dan adik kamu itu meminum susu ibu, okey, air kencing adik kamu itu dikenali dengan najis mukhaffafah. Dengan kata lain, bayi lelaki itu belum makan sebarang makanan lain. Bijirin, susu lembu, buah-buahan, glukos dan sebarang bentuk makanan, sama ada banyak atau sedikit. Adik kamu itu belum makan sesuatu selain daripada susu ibu kamu, maka air kencingnya dikira sebagai najis mukhaffafah. Baiklah pelajar, kita pergi kepada yang kedua, iaitu najis mutawassithah. Okey, najis mutawassithah atau dikenali juga dengan najis pertengahan. Okey, najis mutawassithah ialah najis yang lain daripada najis mukhaffafah dan najis mughalladhah. Okey, ini termasuklah khamar. Okey, apa itu khamar? Khamar berarti minuman atau cecair yang memabukkan seperti arak dan sebarang bentuk minuman keras. Okey, seterusnya bangkai binatang. Bermaksud semua binatang yang halal dimakan tetapi tidak disembelih mengikut syariat, hukumnya najis. Bangkai binatang yang tidak disembelih. Hewan yang boleh dimakan tapi tak sembelih tu dikira najis. Seterusnya darah dan nanah yang mengalir. Okey, lagi sesuatu yang keluar daripada kubul dan dubur kecuali air mani. Ini termasuklah air kencing, air mazi, air wadi, darah dan sebagainya. Baik, lagi di bahagian anggota binatang yang halal dimakan iaitu terpisah daripada badannya ketika ia hidup, kecuali bulu dan kulitnya. Contohnya, bulu biri-biri yang dicukur suatu yang hidup, okey, bulunya tidak dikira najis. Tetapi apabila dipotong telinga atau tanduknya ketika masih hidup, maka telinga dan tanduk itu adalah najis juga. Okay. Baik, satu lagi muntah. Muntah juga dikira sebagai najis. Baiklah, kita pergi kepada yang seterusnya, yang ketiga, iaitu najis mughalladhah. Apa itu najis mughalladhah? Baik, sebelum kita teruskan, Ustaz harap para pelajar dapat menyalinlah atau menulis nota tentang apa yang Ustaz terangkan sebentar tadi. Baik, seterusnya najis mughalladhah atau dikenali juga sebagai najis yang berat. Apa itu najis mughalladhah? Okey, najis mughalladhah ialah anjing dan babi dan keturunan daripada keduanya atau salah satu daripada keduanya. Okey, contohnya
bulu, tulang, air liur dan haiwan kacukan yang terhasil daripada kedua-duanya. Okey. Peluhnya juga serupa juga. Najis yang berat iaitu najis mughalladhah. Baiklah, para pelajar, kita dah tahu bahagian-bahagian najis. Seterusnya kita pergi pula kepada bagaimana kalau kita kena najis, bagaimana kita nak menyucikan najis itu supaya kita dapat beribadat kepada Allah SWT. Terima kasih. Okey, para pelajar, jom kita mengetahui cara-cara untuk menyucikan najis yang najis yang berada di sekitar kita. Okey, kita sudah tahu najis terbahagi kepada 3, iaitu najis mukhaffafah, najis mutawassithah dan najis mughalladhah. Okey, jom kita pergi kepada najis mukhaffafah. Semua murid sudah tahu najis mukhaffafah ialah terdiri daripada najis mukhaffafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang belum sampai umurnya 2 tahun, yang belum makan apa-apa selain daripada susu ibunya. Okey, macam manakah cara untuk menyucikannya? Cara menyucikan najis mukhaffafah ialah dengan dibuang najis itu, kemudian dipercikkan air di merata-rata tempat yang kena najis itu dengan disyaratkan air itu mengalir. Okey, Ustaz harap semua pelajar faham ya. Yang kedua, najis mutawassithah. Kita sudah tahu najis mutawassithah ini ialah najis najis pertengahan, yang mana terdiri daripada benda cair yang memabukkan seperti arak, yang kedua bangkai, darah, nanah, muntah, tahi, kencing, susu binatang tidak dimakan dagingnya kecuali susu manusia, dan mazi dan wadi. Okey, macam manakah untuk membersihkannya? Caranya ialah dengan dibuang najis itu, kemudian dibasuh tempat yang kena najis dengan air hingga hilang rasanya, baunya dan warnanya. Okey. Kita pergi kepada najis yang ketiga, iaitu najis mughalladhah. Apa itu najis mughalladhah? Najis mughalladhah ialah benda-benda yang terkait dengan 2 ekor binatang, iaitu anjing dan khinzir. Okey, baik. Bagaimana untuk menyucikannya? Cara menyucikannya ialah hendaklah dibuang najis itu terlebih dahulu. Kemudian barulah tempat yang terkena najis dicuci dengan air mutlak sebanyak 7 kali dan sekali daripadanya dengan air yang bercampur dengan tanah yang suci sehingga hilang sifatnya, iaitu bau, rasa dan warnanya. Seharap semua pelajar memahami dan menulis nota tersebut. Okey. Untuk lebih mengetahui tentang cara menyucikan najis mukhaffafah, najis mutawassithah dan najis mughalladhah, jom kita semua tengok video yang Ustaz sediakan ini. Okey, untuk contoh najis mukhaffafah,
kita hilangkan ataupun lap najis itu terlebih dahulu. Kemudian kita renjiskan dengan air mutlak tempat yang terkena najis secara sekata. Dan air sekali kita lap hingga kering. Untuk najis mutawasitah ni, contohnya baju kita terkena muntah, kita hendaklah buang air najis tu terlebih dahulu. Kemudian kita cuci dengan air mutlak mughalazah. Kita memerlukan cucian sebanyak 7 kali, 6 kali air mutlak dan sekali air yang bercampur tanah. Pertama kita akan buang air najis di air mutlak. Baik, cukup 6 kali cucian dengan air mutlak. Pastikan hilang warna, bau dan rasa. Itu saja. Assalamualaikum. Siapalah diriku tanpamu, oh bagaimanalah jika tidak ku rindu. Siapalah diriku tanpamu, oh bagaimanalah jika tidak ku rindu. Okey, setakat itu sahaja video. Ustaz harap semua pelajar faham dan mengamalkan apa yang kita belajar pada hari ini. Sekian, terima kasih semua. Kita akan jumpa pada kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.